Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, saya merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi-tingginya kerana dengan limpah rahmat, keizinan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan pelbagai nikmat dan kesenangan, dan nikmat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita ialah nikmat untuk kita beriman kepadanya dan untuk kita menyerah diri, tunduk dan patuh sebagai seorang muslim. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk membincangkan, membahaskan, mendalami pelbagai hikmah dan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui nukilan perbahasan yang diberikan oleh para ulama yang besar, seperti yang sedang kita baca dalam kitab Imam Al-Ghazali ini. Dan kita juga merasa amat bersyukur kerana kita diketengahkan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan faham ilmu yang sebenar dan bagaimana untuk kita menjadikan ilmu yang kita pelajari itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ini merupakan cabaran yang terbesar pada hari ini, yaitu ilmu-ilmu yang dipelajari kadang-kala tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita pelajari malah sebaliknya membawa kita lebih jauh dari kita menyedari bahawa di sana ada Tuhan yang harus disembah. Ada Tuhan yang sedang mengawasi, memerhatikan kita. Ada Tuhan yang sedang menanti kita sebenarnya di akhirat nanti untuk kita kembali kepadanya. Jadi inilah yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab ilmu ini, kerana ilmu yang sebenar itu bagi Imam Al-Ghazali ialah ilmu yang akhirnya membawa kita kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ilmu itu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari dan menuntutnya dengan niat tidak lain selain daripada untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Apa sahaja ilmu yang kita tuntut dan pelajari, niat kita yang utama itu mestilah ke arah dan bermatlamatkan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan untuk kita meletakkan niat itu dengan betul, maka akan membawa akibat ilmu itu nanti tidak akan membawa kita sebenar-benarnya menuju Allah Subhanahu wa taala.
Kerana seperti yang kita sebut sebelum-sebelum ini, ada kemungkinan, ada kecenderungan bahawasanya ilmu-ilmu termasuklah yang dipanggil ilmu agama itu boleh sahaja membawa manusia itu yang niatnya tidak betul untuk membawanya lebih dekat dengan dunia tetapi jauh dengan akhirat, untuk membawanya lebih dekat dengan makhluk tetapi lebih jauh daripada Al-Khaliq, iaitu yang menjadikan makhluk tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi apabila hari ini suasana keilmuan itu tidak diwarnai oleh keberkatan ilmu, kan? Ilmu itu sudah jadi bisnes, ilmu itu sudah jadi barang dagangan, kan? Orang beri ilmu sebagai satu bisnes, yang buka universiti, yang buka sekolah, termasuklah unfortunately yang buka madrasah pun kadang-kadang dalam kepala dia niat nak cari duit misalnya. Itu malang sekali lah. Kalau niat itu sudah tidak lagi tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nantinya dia akan memberi kesan kepada segala proses ataupun tindak tanduk yang dilakukan untuk melaksanakan pendidikan ataupun penuntutan ilmu tersebut. Sebab itu Imam Al-Ghazali memberikan contoh-contoh, kan? Contoh dalam kalangan ulama-ulama besar yang dari sudut kehebatan dan kemasyhuran duniawinya jauh mengatasi mana-mana pun manusia yang ada pada hari ini yang mendakwa diri mereka hebat dari sudut ilmu, termasuk ilmu agama. Contoh yang diberikan pertama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini merupakan perlambangan kepada kehebatan ilmu keagamaan, khususnya ilmu fiqh dan ilmu usulul fiqh. Kan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ingat tak? Imam Ahmad bin Hanbal kata, tiada seorang pun menyentuh botol tinta dalam tangannya melainkan ada jasa Imam Syafi'i padanya. Kan? Maknanya kalau ada siapa-siapa sahaja yang berbicara, yang menulis tentang ilmu, khususnya ilmu fiqh, ilmu hukum hakam, ilmu syariah, ilmu usulul fiqh, cara mengeluarkan hukum, apa-apa saja perbahasan akan ada jasa Imam Syafi'i dalamnya. Itu hebat tak hebatnya Imam Syafi'i, kan? Tetapi kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i ini di sebalik kehebatan dan kemasyhurannya itu, beliau seorang yang amat zahid kepada dunia, amat zuhud kepada dunia. Tidak langsung merasakan bahawa kemasyhurannya itu membawa ketinggian pada dirinya. Kenapa? Yang dicarinya bukan itu. Yang dicarinya ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebutkan ada 5 ciri, kan? Kalau kita pergi kepada muka surat 107 itu disebutkan 5 perkara yang ada pada ulama-ulama besar dahulu yang menyebabkan mereka itu tidak langsung terganggu, tidak langsung terpengaruh dengan kemasyhuran dan dunia. Kita sambung perbincangan dan perbahasan kita. Saya ingat kita dah habis dah perbahasan tentang Imam Syafi'i ini, muka surat 116, kan? Kita dah habis dah perbahasan tentang Imam Syafi'i. Akhir sekali kata Imam Ghazali dalam paragraf yang tengah-tengah tu, kiranya kita cukupkan sekalian mengenal hal ehwal Imam Asy-Syafi'i itu kerana banyaknya tidak terhingga. Cukuplah, dia kata, aku bagi sikit-sikit tentang Imam Syafi'i ini kerana kalau aku nak bagi semua banyak sangat, dia kata. Sebahagian besar dari perjalanan hidup Imam Syafi'i ini, kata Imam Ghazali, kami salin dari kitab biografinya karangan Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Muqaddasi rahimallahu anhu. Maknanya ada dah karya-karya yang menulis tentang riwayat hidup Imam Syafi'i,
Antaranya yang ditulis oleh Imam Syekh Nasar ini, yang Imam Ghazali kata kalau kita nak lebih lanjut kita boleh baca lagi. Kiranya Allah meridai Imam Syafi'i dan seluruh kaum muslimin. Imam Ghazali mendoakan Imam Syafi'i yang telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Kemudian Imam Ghazali bergerak kepada seorang lagi tokoh, iaitu Imam Malik. Imam Malik ini juga salah seorang imam yang menjadi panduan dalam bidang fiqh dan menjadi imam kepada salah satu mazhab fiqh yang terkenal, iaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini terkenal di antara lain di Madinah, kerana Imam Malik ini duduknya di Madinah. Dan salah satu sumber hukum dalam mazhab Maliki ini adalah dipanggil amal Ahlul Madinah. Dia menggunakan amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum, selain daripada Quran, selain daripada hadis. Kenapa? Kerana bagi Imam Malik, penduduk Madinah itu merupakan cerminan kepada orang yang paling dekat dengan amalan-amalan yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Kan? Sebab Imam Rasulullah SAW akhirnya berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan di Madinah itulah merupakan penjelmaan syariah Islam yang paling sempurna. Kan Nabi ada dua peringkat dakwah Nabi itu, dari Mekah ke Madinah. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Tetapi di Madinah itulah akhirnya sempurna penurunan Al-Quran sebanyak 23 tahun, selama 23 tahun itu. Dan di Madinah itulah fasa di mana amalan-amalan syariah itu sempurna. Di Mekah separuh saja kan, di Madinah itu komplit lah. Jadi penduduk Madinah yang hidup selepas Rasulullah SAW itu merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan yang paling dekat dengan generasi-generasi selepas Rasulullah yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menerusi hadis, menerusi Al-Quran dan lain-lain lagi. Jadi Imam Malik sebab dia lahir di Madinah dan dibesarkan di Madinah dan menjadi ulama besar dalam bidang fiqh di Madinah, beliau menggunakan salah satu sumber hukum Islam itu melalui apa yang dia tengok dalam amalan dalam kalangan orang-orang Madinah. Kadang-kadang mungkin dalam Quran tidak diberikan dengan jelas hukum tersebut. Dalam hadis pun mungkin tidak ada disebut, sebab dia mungkin itu pendetailan atau perincian. Tapi sebahagian ahli Madinah ada melakukan amalan tersebut atas dasar mereka melihat apa yang berlaku dan apa yang diamalkan oleh generasi sebelumnya. Maka kata Imam Malik, aku nak mengambil itu juga sebagai sebahagian daripada hukum, sumber hukum. Sedikit berbezalah dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Ya. Sekarang ni dia dah tak jadi isu sebab dia dah jauh lah. Orang Madinah sekarang ni dia dah terlalu jauh dengan generasi awal dahulu. Tetapi kitab Imam Malik tu misalnya tertulis, kitab Muwatta misalnya, kitab Imam Malik tu tertulis. Jadi sebahagian yang masih mengikut mazhab Maliki misalnya, mereka mengikut apa yang ditulis oleh Imam Malik dulu tu. Sebab Imam Malik melihat dan merujuk kepada generasi awal, bukan generasi hari ni. Hari ni kalau pergi Madinah macam-macam amalan dia. Kan? Yang pelik-pelik pun ada. Jadi kita tidaklah maksudkan yang tu. Amal Ahlul Madinah yang menjadi salah satu rujukan Imam Malik dalam mazhabnya, dalam mengeluarkan hukum itu adalah amal Ahlul Madinah yang awal tu lah, yang zaman beliau hidup dahulu. Jadi tak bolehlah amal Ahlul Madinah hari ni. Dia tak samalah ya. Tapi semangatnya apa? Semangatnya kerana Madinah itu merupakan tempat tinggal Rasulullah SAW. Yang kedua kan selepas berhijrah.
Baik, kita baca apa yang Imam Al-Ghazali sebutkan tentang Imam Malik. Adapun Imam Malik rahimahullah wa anhu, maka beliau pun berpakaian dengan yang 5 perkara. Maknanya beliau pun bersifat dengan 5 perkara yang telah kita sebutkan sebelum ini. Apa dia 5 perkara? Kalau nak rujuk balik di muka surat 107. 5 perkara itu ialah, walaupun Imam Malik ni macam Imam Syafi'i juga, kehebatannya dalam bidang fiqah. Kan, kalau orang tanya Imam Malik, orang tanya kita siapa Imam Malik, kita akan kata dia imam mazhab Maliki yang hebat dalam bidang fiqah. Tetapi kata Imam Ghazali, walaupun hebatan Imam Malik itu dalam bidang fiqah, tetapi dalam kehidupannya Imam Malik itu tercermin sifat-sifat yang menunjukkan bahawa beliau juga hebat dalam bidang-bidang kerohanian. Beliau juga hebat dalam amalan-amalan akhlak yang begitu mendalam. Beliau juga seorang yang abid. 5 perkara itu, pertama dia abid, kuat beribadah. Yang keduanya zahid, tidak terpengaruh oleh dunia, zuhud dengan dunia. Yang ketiganya alim dengan semua ilmu akhirat, termasuk ilmu akhlak, ilmu tasawuf dan lain-lain lagi. Yang keempatnya faham akan kepentingan umat di dunia. Dan yang kelimanya menghendaki dengan fiqhnya itu akan wajah Allah Ta'ala. Maknanya dalam berbahas tentang hal fikihnya itu, hukum hakamnya itu, tidak lain matlamatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan aspek-aspek yang kadang-kadang orang tak nampak apabila kita berbahas tentang fiqh. Sebab fiqh ni kita duk nampak adalah amalan luaran, kan? Fiqh ibadat, macam mana kita solat, hukum hakam solat, rukun ke, wajib ke, sunat ke, kan? Hukumnya haram ke, hukumnya makruh ke, hukumnya sunat ke, dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan fiqh muamalah macam, atau fiqh munakahah, atau fiqh jinayah. Itu semua merupakan amalan-amalan. Tetapi di sebalik hukum-hukum amalan itu, kata Imam Al-Ghazali, dia mesti diteraskan dengan kekuatan rohani. Kekuatan rohani. Kerana kekuatan rohani itulah yang nantinya akan memandu amalan-amalan luaran yang zahir itu, supaya ia tidak terbabat, ia tidak menyeleweng daripada matlamat-matlamat akhirat. Jadi semangat yang Imam Ghazali cuba nak cakap dalam kitab ni ialah, walaupun kita mungkin berbicara tentang fiqh, jangan lupa bahawasanya fiqh itu juga dipandu oleh akhlak, oleh tasawuf, oleh akidah dan lain-lain lagi. Dalam Islam, ilmu tu dia tidak terpisah-pisah. Dia tidak terpisah-pisah. Kerana segala amalan kita itu semua ada aspek-aspek yang pelbagai itu. Dalam kita solat misalnya, fiqh akan memandu betul salah kita, hukum kita kan, batal ke sah ke, itu fiqh yang akan memandu. Tetapi akhlak, kerohanian dan tasawuf akan memandu niat kita. Khusyuk ke tidak solat kita tu, kan? Kadang-kadang mungkin kita punya sah batal tu komplit, kan? Rukun solat kita tu daripada awal sampai habis tu tidak ada yang silap, perfect. Kalau orang tengok kita semayang pun memang sah semayang dia ni, kan? Tak pernah nampak tersilap dalam perbuatan-perbuatannya. Tetapi orang boleh nampak tak dia punya hati tu khusyuk ke tidak? Itu orang tak nampak. Yang itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi tetap penting, tetap sebagai satu yang wajib. Sembahyang tak khusyuk, tak sempurna solat kita, kan? Sembahyang niatnya katakanlah mungkin nakkan keduniaan misalnya, atau solat kerana terpaksa, disuruh oleh orang-orang tertentu untuk solat, oleh ibu dan ayah, oleh warden asrama misalnya. Kan dulu anak-anak sekolah kita macam tu, kadang-kadang solat sebab takut. Warden sekolah saya dulu memang setiap kali nak semayang dia bawa rotan. Jadi yang semayang tu entah-entah separuh semua niat kerana takutkan warden, bukannya takutkan Allah.
Jadi cara kita didik pun kena betul. Cara kita didik anak-anak di rumah misalnya, jangan sampai dia buat semua amalan-amalan agama tu kerana takut kat kita. Bila kita tak ada je langsung solat dah ke mana. Jadi kita pun cara mendidik tu dia kena seimbang lah, jangan marah aja. Terangkan juga dekat anak-anak kita ni yang mak mungkin tak ada tapi Tuhan ada. Yang akan memberi balasan dan ganjaran solat alung nanti bukan mak, Tuhan. Kan, biar dia faham. Di samping dia takut juga kat kita sebab dia mungkin tidak faham betul lagi. Tapi di masa yang sama dia tahu maqasid ataupun sebab kenapa dia kena solat. Kenapa dia kena puasa? Kenapa dia kena nanti mungkin dah berduit, dah bergaji besar sikit kena berzakat misalnya. Itu semua kena diterangkan dengan seimbang. Anak seimbang tu dia kena seimbang juga ilmunya. Fiqh tu kena ditekankan tapi tasawuf jangan lupa. Nanti anak-anak kita mungkin semayangnya perbuatannya baik tetapi hatinya mungkin tidak khusyuk. Itu yang maksudnya di sini. Imam Malik, Imam Syafi'i ini kita kenal sebagai fiqh hukum hakam kan. Imam hukum hakam lah, imam fiqh. Tetapi mereka punya hati dan jiwa dan roh mereka juga hebat. Mereka seorang yang zahid, mereka seorang yang yang tadi seorang yang abid, banyak beribadah dan lain lagi. Okey. Jadi Imam Malik kata Imam Syafi'i pun sama. 5 perkara ni amat banyak terdapat pada diri Imam Malik tersebut. Pernah orang bertanya kepada Imam Malik tentang menuntut ilmu. Apakah yang hendak tuan katakan tentang menuntut ilmu? Lalu jawab Imam Malik, bagus, baik, menuntut ilmu tu baik. Tetapi kata Imam Malik, perhatikanlah apa yang harus engkau kerjakan dari pagi sampai petang. Maka perlakukanlah pekerjaan itu. Bukan perlukanlah. Kita tengok dalam bahasa Arabnya, maknanya kamu harus beristiqamah dengan ilmu yang kamu pelajari tersebut. Maknanya Imam Malik kata memang menuntut ilmu itu penting, tapi yang lebih penting lagi ilmu itu harus disusuli dengan amalan. Tak guna kalau belajar mungkin tahu macam-macam hukum hakam, tahu teori itu teori ini, tahu perbuatan baik dan salah dalam agama, tetapi dalam amalan kita bercakap, kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita cakap dan yang kita faham. Itu tidak dan itu hanya kekuatan dalaman yang akan menjamin kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ada. Imam Malik kata Imam Ghazali lagi sangat memuliakan ilmu agama. Sehingga apabila ia bermaksud meriwayatkan hadis, maka lebih dahulu ia mengambil wuduk. Kan Imam Malik ni antara kehebatannya adalah hadis. Beliau menghafal ratusan ribu hadis. Dan antara kuliah Imam Malik yang terkenal lah kuliah hadis lah. Kan dia nak meriwayatkan hadis ni. Tapi sebelum dia meriwayatkan hadis, dan Imam Malik ni salah satu lagi sifatnya, dia tidak akan mendatangi orang. Kalau orang nak belajar, termasuklah dari zaman Harun Ar-Rashid, seorang khalifah yang hebat pada zaman yang Imam Malik hidup. Pernah dia panggil Imam Malik nak pergi mengajar ke istana anak-anaknya. Imam Malik kata tak ada. Dia kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maknanya kalau anak raja pun nak belajar, datang ke tempat aku akan ajar. Tapi sorry kalau nak pergi ke tempat dia untuk ajar, walaupun anak itu Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ni antara khalifah yang paling terkenal, dan hebat dan kaya dan masyhur dan lain-lain lagi. Tetapi dalam beliau mengajar itu, Imam Malik mengajar ni, katanya sebelum dia nak duduk baca apa-apa hadis, beliau akan terlebih dahulu mengambil wuduk dan duduk di hadapan tempat duduknya dan menyisirkan janggutnya. Sikat janggut loh kan. Sikat janggut bagi cantik lah. Kita ni janggut tak berapa nak ada. Kalau ada pun dah potong. Dulu imam-imam besar janggutnya pun cantik dan disisir cantik
Dan antara adab Imam Malik ini yang menyisirkan janggutnya itu ketika dia nak mengajar. Bukan itu sahaja, memakai bau-bauan berwangi-wangian serta duduk dengan tenang dan bersikap. Inilah maknanya duduk dengan tenang dan beradab. Baharulah beliau meriwayatkan hadis tersebut. Dalam satu kisah yang lain, orang datang ke rumah dia nak minta dia ajar tentang hadis. Duduk dulu, dia kata. Dia pergi mandi dulu, berpakaian dengan pakaian yang cantik, berwangi-wangian, sikat pakai hebat-hebat dulu, duduk, kemudian barulah dia jawab apa yang nak ditanya oleh orang tu. Ini adab dengan ilmu ni. Kerana hadis ini merupakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW adalah kekasih Allah dan ahsanal makhlukin, makhluk yang termulia dan terbaik. Maka apa-apa sahaja yang datang dari Rasulullah itu merupakan sesuatu yang mulia. Hadislah. Kita ni kadang-kadang nak baca Quran pun selamba je kan, ambil Quran tak ada langsung gaya untuk membaca ayat Allah ni. Tadi membaca ayat-ayat dari Rasulullah. Quran ni lagi hebat lagi kerana ia merupakan ayat-ayat dari Khalik, daripada Allah Ta'ala sendiri. Kalau saja Imam Malik untuk membaca hadis saja beliau sudah berwangi-wangian, pakai cantik-cantik, bersisir janggutnya, duduk elok-elok. Ini kan pula Quran, kena lebih lagi lah, double lagi sepatutnya. Kita pun begitulah. Ini saya cakap ni untuk diri saya dululah. Kadang-kadang saya pun macam tu juga. Nak baca Quran pakai ambil je. Uduk-uduk lah. Tapi gaya tu kadang-kadang duduk di cushion aja pun baca Quran juga. Lepas ni kita kena ubah. Nak baca Quran tu mandi dulu, beruduk dulu, pakai jubah, pakai serban, pakai apa semua, duduk baru baca Quran. Itu adab. Itu adab. Itu adab. Sebab yang ironinya, kita dengan manusia bukan main dahsyat lagi kan. Nak pergi ambil bintang dekat istana, kadang tak dapat bintang pun, sekadar nak ambil tauliah saja pun khas dia punya baju buat untuk pertemuan tu saja kan. Ni cakap tentang orang yang bercakap ni kan. Kenalah dapat tauliah kat istana apa semua. Oish, baju memang kena baru. Yang ini kita jumpa Raja Agung dan pencipta kepada segala raja-raja yang kita jumpa, dan kita dapat bintang tersebut. Kadang-kadang adab kita tidak ada. Solat pun sama juga. Solat pun kita bertemu Tuhan juga kan. Jadi muhasabahlah untuk diri kita ya, insya-Allah. Apabila orang bertanya Imam Malik kenapa dia terlalu bersungguh-sungguh dalam nak meriwayatkan hadis, pun kena ambil uduk dulu, kena mandi dulu, kena pakai bau-bauan, dan duduk pun dengan keadaan yang baik. Maka dia jawab, aku suka membesarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku suka membesarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawab Imam Malik. Dan Imam Malik berkata lagi, ilmu itu nur. Al-ilmu nur. Imam Syafi'i juga cakap benda yang sama. Al-ilmu nur. Dan ilmu itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah menurut kehendaknya. Dan tidaklah ilmu itu dengan banyak cerita. Kadang-kadang kita ni dengar lawak pun kata-kata, wah majlis ilmu kan. Dan keluar tu rasa banyak dah ilmu dapat, padahal dapat lawak aja. Terutama yang jenis melawak-lawak ni lah kan. Majlis ilmu tapi lawak lebih daripada ilmunya. Sampai keluar pada majlis tu pun kita pun tak ingat apa benda kita dapat. Ketawa aja. Tu kena tanya. Sebab kata Imam Malik, ilmu itu adalah cahaya. Dan memang dalam Islam konsep ilmu itu ia adalah pencerahan dari Tuhan, cahaya dari Tuhan yang masuk ke dalam hati. Al-ilmu nurun wa nurullah, kata Imam Syafi'i, wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan, cahaya ilmu Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang kotor.
Maknanya dia merupakan sesuatu yang serius. It is a serious undertaking. Dia bukan benda main-main. Hari ini proses ambil ilmu ni kita tengok terlalu mudah kan. Tengok internet je dah dapat ilmu dah. YouTube apa semua, kita rasa dapat ilmu. Kita baca surat khabar, baca majalah pun kita rasa dapat ilmu. Tetapi adakah itu betul-betul ilmu? Sebab itu para ulama membezakan antara al-ilm dengan al-ma'lumat. Yang kita dapat tu bukan maklumat saja. Maklumat ni information, it's not knowledge. Ilmu tu dia lain. Ilmu tu al-fahmu, kan? Sebab maklumat dia boleh datang kepada kita. Kita baca, kita google lah kata. Kita bagi contoh mudah. Kita google, sekali kita tekan Google tu beribu malah berjutaan boleh masuk dalam kita punya carian tu. Kita pun baca yang ni, baca yang tu, baca yang ni tentang satu tajuk. Tapi kadang-kadang yang kita baca tu, satu kita baca bertentangan dengan satu yang kita baca yang lain. Dan bila dia masuk dalam kepala kita, dia jadi rojak. Dia tidak memberi kefahaman. Mungkin dia memberikan kebengongan, kecelaruan. Mungkin dia memberikan kita bukan ilmu, tetapi adalah kecelaruan maklumat yang begitu banyak. Sedangkan ilmu itu al-fahmu. Al-fahmu itu maknanya pencerahan. Benda yang cerah. Benda yang kalau masuk dalam kepala kita itu kita faham. Kita tahu. Maknanya berhubung antara satu maklumat dengan satu maklumat itu berhubung dengan baik. Sebab itu kena ada guru. Guru yang akan membantu kita mencantumkan antara satu maklumat dengan satu maklumat dan meletakkannya pada tempatnya yang betul. Hari ini minum susu pun dia kata apa? Sel-sel otak ni dah berhubung dia kata, kan? Dalam susu punya iklan tu lah. Minum susu aja pun dah pandai. Tetapi dalam Islam yang menjadikan seorang itu berilmu apabila dia dapat menghubungkan satu maklumat dengan satu maklumat dalam satu sistem yang betul. Dan sistem itu, siapa yang bagi sistem itu? Agama yang bagi. Agama yang bagi. Sebab kalau orang sekular misalnya, dia mungkin dapat maklumat yang sama, tetapi dia tidak, maklumat itu tidak terhubung dengan Tuhan misalnya, tidak dikaitkan dengan Tuhan. Dia mungkin tahu tentang planet ni, tentang semester, tentang maklumat-maklumat tentang nature kan, tentang pokok-pokok, tetapi dia tak sampai kepada kesimpulan misalnya ini merupakan ciptaan yang lebih besar, kuasa yang lebih besar. Dalam Islam itu dipandu oleh Al-Quran, oleh hadis, wahyu yang akan memandu akal kita dalam menentukan maklumat-maklumat yang kita dapat ni benar atau tidak. Berlaku ke tidak dalam kita punya sistem pembelajaran benda macam tu? Kalau tak berlaku, tak adalah ilmu. Yang banyak ni mungkin orang-orang yang bermaklumat je lah yang keliling kita ni. Sebab itu dia punya kesan pun tidak besar. Imam Malik, Imam Syafi'i ini kesan dia sampai hari ni kan. Sampai hari ni orang dapat manfaat dari ilmu mereka. Imam Ghazali sendiri, kitab-kitabnya masih dibaca sampai hari ni. Yang lain-lain yang kita kata orang yang hebat-hebat tu, kita tak tahu manfaat sebanyak mana yang kita dapat daripada ilmu mereka. Baik. Jadi tak sama kata Imam Malik, ilmu itu cahaya. Dan ilmu itu bukan dengan banyaknya penceritaan kan. Hari ni pun, malam ni pun kalau saya ni banyak beletir yang kita cakap aja, mungkin tak banyak ilmunya. Saya pun kena kurangkan cerita. Kita terus kepada poin-poin penting yang nak disampaikan oleh musannif ni, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Imam Malik itu menunjukkan kepada ketinggian mutu pengetahuannya tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Imam Malik menjawab dan menceritakan tentang konsep ilmu itu, kata Imam Ghazali, menggambarkan tingginya mutu pengetahuan Imam Malik itu tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu itu akhirnya dikaitkan dengan Allah. Ilmu itu akhirnya dikaitkan dengan pemberi ilmu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang tujuan Imam Malik dengan ilmunya itu akan wajah Allah, mengenai
bagaimana Imam Malik itu menyampaikan ilmu itu semata-mata kerana mencari wajah Allah ni, maksud mencari keridaan Allah. Ini kata Imam Ghazali dibuktikan oleh ucapannya, bertengkar dalam agama tiada gunanya sama sekali. Sebab itu Imam Malik tak membuang masa dengan berdebat, bertengkar pasal agama, tetapi menumpukan kepada mendalami, mengajar dan menyampaikan. Dan dibuktikan lagi dengan ucapan Imam Syafi'i. Satu lagi bukti yang menggambarkan Imam Malik itu memang menyampaikan ilmu itu kerana Allah Ta'ala semata-mata. Imam Syafi'i punya penyataan mengatakan, saya melihat Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Saya melihat Imam Malik ketika dimajukan kepadanya 48 masalah, maka ia menjawab mengenai 32 dari masalah-masalah itu. Bukan, dia ditanya 48 masalah, 32 daripada masalah itu dia kata saya tak tahu. Berapa yang tinggal? 16 saja yang Imam Malik jawab. 32 lagi Imam Malik kata la adri, aku tak tahu. Ini imam besar ni, imam yang menjadi guru kepada Imam Syafi'i pun dalam 48 masalah 16 je Imam Malik jawab, yang 32 lagi Imam Malik kata aku tak tahu. Ini jujur, amanah ilmu kan. Orang yang bertujuan dengan ilmunya bukan wajah Allah, kata Imam Ghazali lah. Imam Ghazali menghurai macam komen tentang poin ini. Kalau orang jenis yang ilmunya bukan kerana Allah, mungkin kerana keegoan dirinya, kemasyhuran diri, dia kata mereka tentu tidak bersedia mengaku tidak tahu. Dia akan cuba jawab juga macam mana pun. Kan, yang hebat, yang kononnya hebat ni lah, dia takkan kata dia tak tahu. Ada tok guru, ada profesor yang mengajar saya dulu, dia kata ni tak tahulah cerita betul ke ataupun joke dia kan. Dia kata ada seorang yang ni konon tahulah ni kan, nak berlagak ilmuan. Orang tanya tu tanya ni, tanya tu tanya ni. Sampai kepada benda yang dia tak tahu pun orang tanya, apa pandangan Syekh tentang sekian-sekian-sekian. Dia kata, oh, dia punya jawapan senang je. Kalau dia agak dia tak tahu, dia kata fihi qaulan. Di sana ada dua pandangan. Dia tak tahu yang mana satu yang betul. Jadi apa-apa pun dia kata, oh ni ada khilaf ni, dia kata. Fihi qaulan. Dalam hal ini ada dua pandangan. Kan? Satu hari orang tanya pasal tauhid pula. Benarkah Allah itu esa satu? Oh, tu fihi qaulan, dia kata. Terus kena pukul kat orang kan. Hal tauhid pun dia nak kata ada dua pandangan juga kan. Jadi jangan tunjuk pandai lah, jangan tunjuk pandai. Sampai benda yang dah sabit pun kita nak qaulan juga, ada dua pandangan juga. Itu susahlah. Ataupun ada satu lagi kisah. Yang ini kisah Johar, pernah dengar? Nasruddin Johar yang Turki itu kan. Dia satu watak yang digambarkan sebagai orang yang pandai. Dia macam Pak Pandai kita lah lebih kurang. Jadi Johar ni satu hari dia diminta jadi hakim. Jadi datanglah ada dua pihak yang berlawanan dekat dia kan. Satu, okey, dia kata pihak yang ni tu, okey, ceritakan masalah kamu. Dia kata sekian, dia kata yang seorang lagi ni tak betul, dia kata. Jadi lepas dengar yang si A ni bercerita, jadi Johar ni dia kata engkau betul, dia kata. Apa yang kau cakap tu betul. Engkau pula si B pula, apa yang jawapan kau kepada masalah ni? Dia kata, oh, yang luar ni tak betul, yang A ni sebenarnya sekian, berlawanan dengan apa yang A ni kata. Johar ni kata, engkau pun betul.
engkau pun betul. Lepas tu ada seorang kat tepi dia tanya, engkau ni jadi hakim, yang itu pun betul, yang ini pun bercakap kau kata betul juga, yang mana satu yang betul? Dia pusing kat orang tu, kata engkau pun betul. Dia kata engkau pun betul. Kita jangan jadi johal lah. Yang tu pun betul, yang ni pun betul, yang kata dua-dua salah pun betul juga kan. Itu tak tahulah tu kan. Tak tahu kata tak tahu. Imam Malik yang begitu hebat pun ditanya 48 masalah, 32 daripadanya dia kata aku tak tahu. Ini adab kepada ilmu dan kejujuran dan amanah ilmu. 3 minit lagi. Orang yang bertujuan dengan ilmunya bukan dengan wajah Allah Ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, tentu tidak akan bersedia mengaku tidak tahu. Dari itu berkata Imam Syafi'i, apabila disebut nama ulama, maka Malik adalah bintangnya yang cemerlang. Dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak jasanya kepadaku melainkan Imam Malik. Ini penghargaan dan persaksian Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Walaupun tadi banyak hal Imam Malik kata dia tak tahu ya. Menurut riwayat Khalifah Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur melarang Imam Malik daripada meriwayatkan hadis mengenai talak dari orang yang dipaksakan. Kemudian Abu Ja'far mengancam orang yang menanyakannya itu kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik menyambut ancaman tersebut dengan meriwayatkan pada umum hadis daripada Nabi yang menerangkan bahawa tidak jatuh talak orang yang dipaksakan. Khalifah pada ketika itu cuba untuk memaksakan pandangan kepada Imam Malik, suruh bagi fatwa lah yang menyebelahi Khalifah, sebab Khalifah nak supaya difatwakan bahawa orang yang dipaksa mentalakkan isterinya itu jatuh talak, sebab dia ada kaitan dengan politik lah masa tu. Tak silap saya isunya ialah orang yang tak taat kepada khalifah pada masa itu akan tertalak isterinya secara automatik. Jadi Imam Malik kata tak boleh. Dia kata ikut hadis yang jelas bahawa tidak tertalak, kerana itu merupakan talak yang dipaksa. Dan akhirnya dia dihukum. Dia disebat sebanyak 70 kali sehingga tulang belakangnya itu hampir patah. Tetapi Imam Malik tetap dengan pandangannya. Ini amanah ilmu. Ini khalifah dahulu lebih hebat lagi, lebih berkuasa lagi daripada hari ini punya politik kan. Jadi itu menggambarkan betapa jujurnya dan amanahnya Imam Malik terhadap ilmu. Jadi saya kita berhenti di situ. InsyaAllah kita akan lihat lagi beberapa sifat-sifat yang ada pada Imam Malik yang menggambarkan betapa kehebatannya itu bukan sekadar kehebatan dalam bidang fiqh, tapi juga kekuatan dalaman yang diasaskan oleh ilmu-ilmu kerohanian dan lain-lain lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.